Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Selamat bertemu lagi dalam rancangan Ikon Asnaf. Okey, Fiz, kali ni kita nak bersama dengan siapa dan juga nak ke negeri mana pula lepas ni? Okey bang, episod kali ni kita akan ke negeri Johor Darul Takzim. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Okey, sebelum tu seperti biasa kita berjumpa dengan pegawai Baitul Mal Majlis Agama Islam Johor. Silakan. Menyedari harapan dan tanggungjawab besar yang diamanahkan, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menetapkan visinya, iaitu ke arah pembentukan mukmin sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis Agama Islam Negeri Johor mempunyai misi dan visi yang tersendirilah. Misi utama kita ialah pembentukan Muslim dan Muslimat yang sejahtera. Dan misi yang kita tetapkan ialah kita ingin membentuk suatu masyarakat yang saling menyayangi antara satu sama lain, yang sentiasa mempunyai semangat ingin menolong, terutama di kalangan asnaf kita, dan supaya dengan adanya konsep tolong menolong antara mereka ini, golongan asnaf yang harus dibela akan dapat dilaksanakan, dan kita ingin memastikan mereka-mereka ini dapat hidup sama dengan masyarakat yang lain, tidak peti pinggir dan sentiasa dapat mengecapi nikmat kehidupan yang bahagia berbanding dengan masyarakat yang lain. Itulah misi dan visi kita di Majlis Agama Islam, insya-Allah. Untuk memastikan misi dan misi yang saya sebutkan tadi tercapai, 3 fokus yang harus kita laksanakan. Yang pertama ialah kita ingin memperkasakan lagi perjawatan yang ada di Majlis Islam. Dan kita merasakan sebarang pembaruan, sebarang penambahbaikan yang kita laksanakan harus dilaksanakan oleh kaki tangan yang mencukupi dan memberikan maharan yang tersendiri, insya-Allah. Dan yang kedua, fokus kita ialah untuk meningkatkan hasil kutipan zakat kita. Untuk tahun 2014, kita berjaya mencapai kutipan sebanyak 212 juta dan kita agihkan, kita berjaya mengagihkan sebanyak 191 juta ataupun dalam istilah peratusan sebanyak 91%, insya-Allah. Dan untuk 2015 ini, sasaran kita ialah sebanyak 230 juta. Itu dari segi kutipan hasil yang kita sasarkan. Dalam masa yang sama, kita juga harus tidak lupa untuk meningkatkan sistem agihan kita supaya zakat yang kita ini dapat kita agihkan dengan cara yang lebih berkesan lagi, dan akhirnya kita nak memastikan supaya tidak ada lagi asnaf-asnaf yang berada di ceruk rantau negeri Johor terpinggir. Jadi kita nak memastikan Majlis Agama Islam adalah satu jabatan yang dilihat begitu serius untuk membela asnaf-asnaf di negeri kita, insya-Allah. Yang ketiga, saya ingin memastikanlah segala aset kita dalam bentuk hartanah dan sebagainya dapat dibangunkan, supaya maknanya mereka-mereka yang mewakaf tanah kepada Majlis Agama Islam dapat kita bangunkan, dapat bermanfaat kepada masyarakat, dan insya-Allah pahala akan berterusan kepada mereka yang mewakafkan tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat Islam di Johor.
Inisiatif dalam merealisasikan visi disandarkan kepada misi melalui pembentukan individu dan masyarakat yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya. Buktinya diterjemahkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor menerusi garapan program Bual Bicara Zakat Tanda Cinta yang telah diadakan di Persada Johor International Convention Centre pada 18 Mei yang lalu. Objektif program tersebut adalah bagi memberi penjelasan berkaitan kewajipan menunaikan zakat bagi pembayar-pembayar zakat dan juga untuk prospek yang baru. Ia juga bagi menyampaikan makluman secara jelas kepada masyarakat Islam akan ketelusan konsep pengagihan zakat yang diamalkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Selain itu, ia dapat menjalinkan ukhuwah fillah antara Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan pembayar-pembayar zakat di Negeri Johor. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Johor kerana sudi membantu ibu yang sakit kronik kena kanser tahap 4. Tak terhingga rasa hati ibu bertuah hari ini. Program pembasmian kemiskinan yang dilaksanakan Majlis Agama Islam Negeri Johor bukan sahaja tertumpu kepada keberkesanan agihan zakat, malah telah diperluaskan dengan memberi tumpuan kepada pembangunan sosioekonomi asnaf penerima bantuan. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Tidak kenal, maka tidak cinta. Bila sudah kenal, tidak ingat dunia. Begitulah antara bait-bait kata yang sering kita dengar dilafazkan oleh mereka yang terlalu meminati sesuatu sehingga ada kalanya terbawa-bawa ke dalam mimpi. Itulah perkara yang pernah dialami oleh asnaf Majlis Agama Islam Negeri Johor, iaitu Noh bin Haji Zaini, 36 tahun dari kampung Parit Jayus 1 Laut, Seri Medan, Batu Pahat, Johor. Saya bermula berniaga pada tahun 2006 selepas saya mendapat pendidikan di Institut Kemahiran Mara pada tahun 2000 selama 1 tahun setengah di Lumut Perak. Saya bekerja tak lama, lebih kurang 6 bulan saja kerana saya memang dah berniat untuk membuka syarikat sendirilah. Dengan berbekalkan modal yang sedikit lebih kurang dalam RM1,000, saya membeli mesin yang tertentu saja untuk memulakan operasi di bengkel saya. Pada peringkat awal, Noh Haji Zaini mengakui langsung tidak berminat dengan seni ukir dan pertukangan kayu kerana tidak nampak peluang kerjaya itu boleh mendatangkan hasil yang lumayan. Bersandarkan kepada prinsip tiada yang mustahil untuk berjaya, barulah cinta berputik ke atas kerjaya seni ukir ini dan kini
memperolehi pendapatan yang lebih baik. Belum sempat Noh menarik nafas gembira, satu musibah datang secara tidak disangka-sangka. Tempias daripada banjir yang melanda Batu Pahat telah menyebabkan kerosakan mesin di bengkelnya. Pada mulanya ada berlaku banjir besar pada tahun 2006. Pada waktu tu bengkel saya memang banyak kena air lah, mesin-mesin banyak rosak, wiring semua kan. Waktu tu banjir memang dalam, parah dada. Memang kita tak dapat nak selamatkan mesin-mesin semua kan. Jadi saya dengan pendapatan kecil, saya nak membetulkan mesin-mesin tu bermasalah kan. Dengan masa yang begitu panjang. Jadi saya ada berjumpa dengan satu sahabat saya. Bertanya pada dia lah, macam mana nak selesaikan masalah ni. Jadi kawan saya pun beritahu saya, dia kata ni lah, cuba mohon pejabat agama, mana tahu ada membeli pertolongan apa kan, bantuan kan. Sebenarnya kita mula mengenali Encik Noh ni daripada permohonan bantuan yang dibuat dalam tahun 2007. Sebab dalam tahun 2006 dan 2007, pada penghujung tahun, berlaku banjir besar lah yang mengakibatkan peralatan mengusahakan barang-barang yang diusahakan ni mengalami kerosakan. Jadi dia telah datang ke Baitul Mal lebih kurang seminggu selepas daripada banjir itu surut untuk mohon bantuan. Hasil daripada penyiasatan kami, kita dapati Cik Noh ni memang dalam golongan asnaf miskin lah, apatah lagi setelah mengalami bencana banjir tersebut. Jadi kita telah memulakan permohonan bantuan setelah melihat peralatan yang rosak dan memberi kelulusan sebanyak RM4,000 lah. Dalam masa yang sama, kita ada memantau sedikit lah untuk melihat perkembangan Cik Noh ni dari semasa ke semasa. Menurutnya, selepas menerima bantuan zakat sebanyak RM4,000 dari Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk mendapat alat ganti dan membeli beberapa mesin terpakai, perniagaannya bertambah maju sehingga terpaksa menggajikan beberapa orang pekerja. Alhamdulillah, Cik Noh ni sebenarnya sikap dia seorang pendiam. Tapi dia dikasih, dia selalu mengambil berat. Dan daripada kecil dulu memang dia suka seni bina pertukangan. Namun begitu dia untuk memajukan diri dia sendiri, maka dia belajar. Dia belajar melanjutkan pengajian tinggi dan dia lebih lebih menceburi bekerja sendiri dan menceburi adalah bidang seni. Namun begitu untuk dia mengambil untuk meningkatkan diri dia selalu dia pergi promosi di pameran-pameran ukiran kayu di Johor Bahru dan juga di Kuala Lumpur. Pada masa dulu pendapatan memang agak kecil lah. Saya pun lebih bekerja bersendirian sebab tak mampu nak bagi gaji pekerja. Setelah lama mengikuti berbagai-bagai program-program yang dianjurkan oleh kerajaan kan, di situ saya dapat meningkatkan lagi pendapatan saya, bertambah pada seorang menjadi 2 orang pekerja dan menjadi 3 orang pekerja sekarang ini. Alhamdulillah lah. Kegigihan bapa kepada seorang anak ini juga sentiasa mendapat sokongan dari isterinya, Nur Afidah Abdul Rahman, 27 tahun, dalam merintis satu jalan yang panjang bagi mengusir kemiskinan keluarga. Bab komitmen pekerja, saya memang kata orang, saya tabik lah kat dia, kat suami saya. Memang saya bagi penuhlah sokongan. Dia memang fokus. Dia memang fokus. Kalau ada tempahan ke apa, dia akan betul-betul lah dia akan ambil kira semua tu. Keperluan yang pelanggan nak apa semua. Dia takkan abai lah. Sentiasa dalam kata projek yang dia dapat tu dia akan siapkan lah secepat yang mungkin. Kalau order pun tak banyak lah, dia akan macam nak kena cari lah, nak kena cari. Kadang-kadang dia tanya saya, tak ada ke kawan-kawan awak yang nak order ke? Jadi saya tanyalah kontak kawan-kawan, minat tak ukiran kayu? Suami saya, saya suggestkan, tolong kan. Jadi saya cakap lah, ni ada orang nak order sekian, kita pergilah rumah ada ukur semua. Setakat itulah yang saya boleh tolong suami saya.
Harapan saya kepada Encik Noh ialah agar dia dapat memajukan lagi perniagaannya dan juga dengan bantuan yang kita beri itu adalah supaya bantuan zakat yang diberi tidak sia-sia dan terus maju, dan dapatlah dia memberikan satu contoh dan tauladan kepada asnaf-asnaf yang lain untuk menjadi lebih maju. Sekiranya saya rasa dia lebih maju, dia akan dapat lagi membimbing orang-orang yang lain untuk menjadi seperti beliau lah, sama ada dalam bidang perkayuan atau bidang-bidang lain. Yang penting mereka menjadikan contoh Cik Noh ni untuk terus berusaha. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Agama Islam yang telah memberi sedikit sebanyak bantuan kepada saya dan juga kepada asnaf-asnaf yang lain. Gunakanlah peluang yang ada untuk kita berdikari dalam urusan perniagaan. Jangan jadikan kesusahan itu sebagai penghalang untuk kita terus berusaha dalam perniagaan ini. Inilah yang dikatakan permulaan yang pahit pasti akan berakhir dengan manis. Kemanisan itu datangnya dari agihan zakat yang telus dan menyeluruh. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Kesabaran dan ketekunan, Jelita memberanikan diri untuk membuka Jelita Aziz Fashion Academy, sebuah pusat latihan menjahit pakaian, langsir, tudung dan manik labuci di Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Selain menerima tempahan menjahit, Jelita juga menawarkan kursus pembuat pakaian wanita tahap 1, 2 dan 3, sijil kemahiran Malaysia sepenuh masa dan separuh masa. Perniagaan saya ni berasaskan daripada akademi, iaitu mengajar ilmu jahitan. Penekanannya sebenarnya lebih kepada suri rumah dan orang yang bekerja lah. Sebab sekarang ni memandangkan ekonomi macam ni, jadi banyak yang nak buat side income. Jadi lagi satu, dengan mengadakan pusat seperti ini, waktu je lebih fleksibel bagi tamu, bagi semua masa tak menentu. Nak bandingkan kalau kena masuk dalam institut ke macam yang sepenuh masa lah. Jadi tempat ni lebih kepada yang tempat sambilan. Bagi Jelita, ini adalah satu permulaan untuk melebarkan bakat dan juga jenama perniagaannya yang tersendiri. Okey, saya mulakan perniagaan saya bermula pada tahun 93, dah lama. Tapi dahulu kita hanya menjahit sahaja, menerima tempahan. Seperti sekarang juga saya mengambil tempahan pukau juga, bukan sahaja di sekitar Johor, malah di Singapura. Lama kelamaan ada permintaan untuk orang di rumah tangga ni kan, untuk belajar jahitan. Dia tengok saya banyak buat tempahan, jadi dia pun ingin seperti saya. Jadi saya mengajar mula pada situ. Saya mengajar sikit demi sikit. Namun dalam menjejak impian yang dicitakan, beliau tidak pernah sunyi dengan cabaran. Di raut wajahnya tersimpul satu harapan. Setiap saat hatinya dijentik kebimbangan, namun dia tidak pernah berhenti berharap.
Kerana bagi jelita, selagi ada daya, dia akan berusaha untuk merealisasikan harapan Majlis Agama Islam Negeri Johor yang banyak membantu asnaf seperti dirinya. Naik turun tu kadang macam berlakunya kerawatan ekonomi kan. Bila terjadinya kerawatan tu kuranglah orang menempah. Macam tu lah. Jadi bila sampai satu ketika tu bila nak membesarkan perniagaan kita kena tambahkan mesin. Jadi memerlukan modal lah. Tapi peniaga yang seperti saya yang kecil ni agak susah dapat bantuan tu yang saya memohon daripada pusat zakat untuk zakat perniagaan untuk mendapatkan mesin jahit. Ia ni bermula daripada saya baru menjadi ibu tunggal pada masa tu. Jadi baru nak memulakan kembali apa yang saya pernah ilmu yang ada pada saya lah. Tapi masa tu memang saya nak mulakan dan fikiran saya nak mulakan yang kelas jahitan lah. Jadi itulah saya memerlukan mesin. Jadi saya mendapat info daripada kawan saya lah. Dia katakan pihak Majlis Agama ni ada satu program untuk peniaga. Iaitu bawa zakat perniagaan yang boleh memberi apa-apa barang perniagaan lah. Jadi saya dan kawan saya pergi ke sana. Prosesnya agak mudah lah. Cuma just isi form gitu. Lepas tu pihak pejabat agama datang buat lawatan. Dan selepas tu diluluskan, tu dapat mesin. Yalah, sebenarnya kita ni nak melepaskan belenggu kemiskinan daripada para asnaf kan. Jadi ilmu yang disampaikan tujuan tu untuk mereka merubahkan nasib mereka ya, menambahkan pendapatan mereka. Jadi saya ni sebagai medium lah untuk memberi ilmu kepada mereka. Saya mengucapkan terima kasih sangat-sangatlah kepada pihak Majlis Agama kerana memberi saya peluang. Pertama yang bermula dengan mesin lah. Kemudian bila saya peluang juga mengajar, memang saya ni pun aim nak mengajar untuk ibu tunggal dan susu rumah. Jadi pihak majlis ni macam menyampaikan hasrat saya selama ni yang saya hendak. Dapat juga saya mengajar untuk ibu tunggal dan juga pihak yang memerlukan. Lalu harapan saya pada masa datang pada student saya di akademi dan juga student saya di Majlis Agama iaitu asnaf-asnaf dapat melaksanakan impian diorang melalui menimba ilmu daripada saya dan kalau boleh melangkah jauh lah dalam bidang jahitan ni sebab bidang jahitan ni luas. Kadang-kadang orang nampak bidang jahitan ni macam cuma tempahan saja tapi sebenarnya dia lebih daripada itu. Ni bang, kalau dulu mereka adalah penerima bantuan zakat, kini mereka adalah pemberi bantuan zakat. Ya, betul tu Fiz. Jadi sampai sini saja. Berjumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama, pada hari yang sama, hanya di TV1. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia.